wabarakatuh. InsyaAllah dalam kelas pendidikan Islam pada hari ini kita akan mempelajari tajuk dalam bidang akhlak Islamiah, akhlak terpuji, hiasan diri. Untuk tajuk ini, anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 50 yang mana di akhir pembelajaran nanti insya-Allah kita akan dapat menyatakan maksud akhlak, dapat menjelaskan maksud akhlak mahmudah dan contoh, dapat menyatakan maksud akhlak mazmumah dan contoh, dapat menerangkan tujuan memelihara akhlak dan dapat menghuraikan implikasi tidak memelihara akhlak dalam kehidupan. Okey. Untuk yang pertamanya, mari kita lihat maksud akhlak. Apakah yang dimaksudkan dengan akhlak? Akhlak ini berasal daripada perkataan khulukun. Khulukun ini bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Jadi dari segi istilah, akhlak ini bermaksud sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Jadi akhlak ini ialah sifat yang memang ada dalam jiwa kita yang kita zahirkan tanpa perlu berfikir terlebih dahulu. Tak perlu berfikir lama baru nak zahirkan, tu adalah akhlak. Yang lahir daripada jiwa kita. Seterusnya, mari kita lihat pula jenis-jenis akhlak. Akhlak ni terbahagi kepada dua, iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Apakah maksud akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah ni sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak. Maksudnya akhlak terpuji yang bertepatan dengan syariat Islam. Contohnya ada dua, iaitu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Apa contoh akhlak mahmudah kepada Allah? Contohnya syukur, sabar, redha, tawakal, zikir dan qanaah. Qanaah ni rasa cukup dengan apa yang ada. Apakah contoh akhlak dengan manusia? Seperti tawaddu', rasa rendah diri, menghormati orang lain, pengasih dan juga pemurah. Akhlak mazmumah pula ialah terbalik pada akhlak mahmudah tadi. Mazmumah ini sifat dan tingkah laku keji yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perakuan syarak. Kalau mahmudah sifat terpuji, mazmumah sifat yang keji. Kalau mahmudah sifat yang bertepatan dengan syariat, mazmumah ialah sifat yang berlawanan dengan syariat. Mari kita lihat contoh akhlak kepada Allah. Contoh akhlak mazmumah kepada Allah ialah seperti riak, putus asa, sangka buruk dan juga lalai. Banyak lagi sifat mazmumah, ini contoh saja. Apa contoh akhlak mazmumah dengan manusia? Contohnya sombong, memandang hina orang lain, bersikap kasar, memfitnah, khianat dan juga bakhil. Seterusnya, mari kita lihat apakah kelebihan orang yang berakhlak. Yang pertama, orang yang berakhlak ini akan mendapat kesempurnaan iman. Kerana orang yang berakhlak ni ialah orang sentiasa ikut perintah Allah. Dan dikira tidak sempurna iman seseorang jika tidak berakhlak. Walaupun kita banyak melakukan amal ibadah, jika kita tak berakhlak, tidak sempurna iman kita, kerana akhlak ini bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak ataupun hukum Islam. Seperti mana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang bermaksud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang berakhlak akan mendapat kesempurnaan iman.
Kelebihan yang kedua pula ialah orang yang berakhlak ni akan sentiasa dipandang mulia. Kenapa orang yang berakhlak dipandang mulia? Kerana orang yang berakhlak ini disenangi dan disukai oleh orang lain. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dalam kalangan kamu dan paling dekat denganku pada hari akhirat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Kelebihan yang ketiga ialah orang yang berakhlak ini akan mendapat pahala yang banyak. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq. Yang bermaksud, Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan, yakni timbangan di akhirat, daripada keelokan akhlak. Inilah di antara kelebihan berakhlak. Mari kita lihat pula apakah tujuan kita memelihara akhlak. Kenapa kita perlu pelihara akhlak kita? Yang pertama, untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Apabila semua orang berakhlak, insya-Allah hidup kita akan aman tanpa sebarang jenayah dan gangguan. Yang kedua, untuk mendapat kasih sayang dan keberkatan daripada Allah. Kerana Allah kasih kepada orang yang berakhlak. Yang ketiga, untuk memelihara hubungan baik antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah memerintahkan kita berakhlak, kita nak menjaga hubungan kita dengan Allah. Yang keempat, untuk mewujudkan kestabilan politik dan keamanan negara. Apabila semua orang berakhlak, insya-Allah negara akan aman, dan politik pun akan stabil. Yang kelima, untuk mendapat syafaat dan rahmat Allah pada hari akhirat. Selain daripada itu, apa lagi tujuan kita memelihara akhlak ialah untuk meningkatkan kualiti modal insan yang amat diperlukan untuk membina kemajuan dan tamadun yang tinggi. Tamadun suatu bangsa itu bergantung kepada modal insan. Jadi modal insan yang berakhlak ini dapat membina kemajuan dan tamadun setiap bangsa. Selain daripada itu juga, tujuan kita memelihara akhlak ialah supaya kita sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mari kita lihat bagaimanakah cara untuk kita mengamalkan akhlak dalam kehidupan kita dan juga apakah implikasi ataupun kesan jika kita tidak berakhlak. Cara kita nak amalkan akhlak, yang pertama, kita patuh suruhan dan larangan Allah. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Yang kedua, kita memelihara penampilan diri kita dengan mengamalkan akhlak yang mahmudah. Ketiga, kita berusaha untuk berdisiplin dan mematuhi segala peraturan. Yang keempat, kita hendaklah bersungguh-sungguh dan rajin. Kita lihat pula apakah kesan jika kita tidak berakhlak, apakah implikasinya. Yang pertama, orang yang tak berakhlak ni akan menjatuhkan maruah diri dia sendiri. Kerana orang yang tak berakhlak ni akan dipandang rendah. Mereka juga akan dipandang hina oleh Allah dan manusia kerana tidak mempunyai akhlak. Dan orang yang tidak berakhlak ni juga akan mudah terpengaruh atau terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar. Jadi, diharap kita dapat berusaha untuk mengamalkan akhlak yang mahmudah dalam kehidupan kita dan menghindari akhlak mazmumah. Sekian tajuk akhlak terpuji hiasan diri untuk minggu ini. InsyaAllah jumpa lagi dalam kelas pendidikan Islam yang akan datang. Ila liqa, ma'assalamah.